Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahdi Azil bin Junaidi, C17A0450. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian kes yang saya lakukan yang bertajuk Plagiat Penciptaan Logo dalam kalangan pelajar grafik. Sebagai pengenalan, maksud plagiat atau plagiarism ini ialah perbuatan meniru atau menciplak hasil kerja orang lain dan mengakui kerja tersebut adalah hasil ciptaan tersendiri. Maksud logo pula ialah satu unsur grafik yang menunjukkan identiti atau jenama tersendiri berdasarkan produk yang dikeluarkan. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti pengetahuan pelajar grafik mengenai plagiarism. Yang kedua ialah mengenal pasti pendapat pelajar grafik tersendiri mengenai kewujudan khas subjek plagiat dalam pembelajaran. Yang ketiga ialah mengenal pasti tindakan atau penalti yang akan dikenakan terhadap pelajar grafik yang sentiasa mengamalkan plagiarism. Okey, seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama, adakah anda faham atau pernah mendengar mengenai plagiarism? Yang kedua, adakah mata pelajaran plagiarism perlu diwujudkan khas kepada pelajar grafik? Yang ketiga ialah adakah pelajar grafik didedahkan dengan penalti atau tindakan yang dikenakan sekiranya berlaku plagiarism. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama ialah pendedahan terhadap penggunaan laman web mengenai plagiarism. Yang kedua ialah pendekatan teknik dan cara yang menghasilkan logo yang baik. Yang ketiga ialah mengkaji kesan-kesan berlakunya plagiarism dalam bidang grafik. Okey, seterusnya ialah pengumpulan data. Okey, pengumpulan data saya menggunakan 3 jenis kaedah, iaitu yang pertama pemerhatian, soal selidik dan rujukan. Okey, bagi pemerhatian, saya ada membuat pemerhatian melalui tugasan-tugasan mencipta logo yang telah dihantar oleh pelajar grafik kepada pensyarah. Okey, yang kedua, saya menyediakan beberapa soal selidik mengenai plagiarism kepada 30 orang responden melalui medium Google Drive. Okey, yang seterusnya ialah saya menyediakan bahan-bahan ilmiah, keratan akhbar dan sedikit research pencarian melalui laman web. Itu sebagai rujukan. Berikut merupakan maklumat responden yang direkodkan. Purata keseluruhan responden adalah seramai 30 orang. Seramai 16 orang, 53.3% responden adalah lelaki, manakala seramai 14 orang responden, 46.7% adalah perempuan. Dari segi aspek umur pula, majoriti responden adalah berumur 23 hingga 30 tahun, iaitu seramai 26 orang, 86.7%. Selebihnya adalah berumur 18 sehingga 22 tahun. Bagi umur 30 ke atas, tiada responden dicatatkan. Seramai 93.3%, iaitu 28 orang responden merupakan bangsa Melayu dan selebihnya seorang bangsa Cina dan seorang lagi bangsa India. Masing-masing mempunyai peratus sebanyak 3.3%. Berikut merupakan soalan-soalan yang diajukan kepada responden. Soalan kajian pertama. Adakah anda faham atau pernah mendengar mengenai plagiat? Hasil kajian mendapati seramai 22 responden, 73.3% memilih ya dan 8 responden, 26.7% memilih tidak. Seterusnya ialah soalan kajian 2.
Adakah mata pelajaran plagiat perlu diwujudkan khas kepada pelajar grafik? Hasil kajian mendapati bahawa seramai 22 responden, 73.3% memilih ya, manakala seramai 8 responden, 26.7% memilih tidak. Seterusnya ialah soalan kajian 3. Adakah pelajar grafik didedahkan dengan penalti atau tindakan yang dikenakan sekiranya berlaku plagiat? Hasil kajian mendapati bahawa seramai 12 responden bersamaan 40% memilih ya, manakala seramai 18 responden bersamaan 60% memilih tidak. Soalan kajian keempat. Adakah tenaga pengajar seharusnya menggunakan kaedah lain sekiranya pelajar kurang kreatif? Hasil kajian mendapati bahawa majoriti iaitu 30 responden bersamaan 100% bersetuju dengan soalan yang dikemukakan. Soalan kajian yang terakhir iaitu soalan yang kelima. Adakah logo yang sedia ada di dalam internet boleh dijadikan rujukan atau contoh dalam menyelesaikan tugasan? Hasil kajian mendapati seramai 12 responden 40% yang memilih ya, manakala seramai 18 responden bersamaan 60% memilih tidak. Okey, cadangan bagi kajian ini ialah yang pertama, memberikan pendedahan khas kepada para pelajar grafik mengenai kesan dan tindakan yang dikenakan jika berlaku aktiviti plagiarism. Okey, bagi saya cadangan ini amat penting kerana para pelajar akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai apa itu plagiat, apa kesannya dan apa yang harus dibuat untuk mengelakkan plagiarism. Okey, seterusnya ialah menyediakan sebuah platform di mana para pelajar diberikan peluang untuk mencipta logo ataupun apa-apa grafik kepada para peniaga secara percuma. Ini kerana bagi saya inilah peluang mereka untuk menunjukkan bakat dan juga kebolehan mereka dalam menghasilkan sebuah logo yang berkualiti tinggi. Okey, sebagai rumusan bagi kajian kali ini, saya dapat merumuskan bahawa pelajar grafik tidak mempunyai pengetahuan yang luas mengenai plagiarism, tetapi mereka hanya belajar apa itu plagiarism tetapi tidak mendalami sebenarnya definisi itu. Okey, sebagai cadangan pula, saya rasa perlu memberikan pendedahan khas kepada para pelajar grafik mengenai kesan dan tindakan yang dikenakan jika berlaku aktiviti ini. Yang seterusnya ialah menyediakan sebuah platform di mana para pelajar grafik diberikan peluang mencipta logo kepada penjaja-penjaja di luar sana. Itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.